Apa khabar semua saudara dan saudari saya sekalian? Alright guys, so video ni khas untuk beginner yang tak tahu bersenam. Ini adalah video yang khas untuk anda semua. Nah, saya pasti ramai dari kita bila baru nak start bersenam, kita ada banyak sangat masalah. Tak tahu nak pilih senaman, tak tahu nak buat apa, tak tahu bila nak bersenam, yakin tak yakin dengan semua senaman tu. Alright guys, so ini adalah 6 tips bagi mereka yang baru start nak bersenam. Apa yang korang patut buat. Kalau korang tak tahu langsung bersenam, tak tahu cara bersenam, semua tak tahu. Ini adalah 6 tips yang berguna untuk anda semua. Sebelum saya kongsi dengan korang semua 6 tips ni, saya nak korang tahu dulu antara punca sebab kenapa banyak beginner tidak bersenam adalah yang pertama, sifat malas. Sifat malas ni memang takkan ada orang boleh repair. Okay? Ramai antara kita cakap bagi alasan, oh aku tak ada masa nak bersenam, oh aku tak tahu cara bersenam. Sebenarnya bukan tu, tapi sebab malas. So cuba hindari rasa malas tu. Alright guys, kalau korang rasa malas nak bersenam, korang malas betul, percayalah. Perut boncit tu malas lah dia nak pergi. Right? So kalau korang nak badan yang fit, yang sihat, cergas, hilangkan rasa malas. Korang boleh pilih, nak rasa malas ke nak badan fit? Serba salah, tak tahu nak lepaskan yang mana. Pilihlah badan fit. Right guys? Dan yang kedua, kesilapan yang banyak beginner buat adalah rasa tidak yakin. Saya kadang-kadang tak pasti, korang sebenarnya tak yakin dengan diri korang atau orang yang nak kongsi senaman tu dengan korang. Ramai orang selalu tanya saya, Coach, betul ke senaman ni boleh bantu saya? Betul ke senaman ni bagus untuk saya? Guys, sebenarnya tak kisah apa korang nak atau tidak, semua senaman bagus untuk kita. Daripada jogging, skipping, semuanya bagus. Semua ada dia punya kebaikan. Kita je yang kena buat. So kalau korang tak yakin dengan senaman tu, takkan korang tak yakin dengan diri? Oh coach, saya tak yakin lah saya boleh kurus. Guys, setiap kejayaan hadir dengan masalah. Kita semua ada masalah. Masalah perut boncit, masalah banyak lemak. So semua masalah tu kalau korang nak selesaikan, kalau korang tak yakin dengan diri korang, yakinlah dengan orang yang nak bantu korang. Ramai juga orang yang tengok video senaman, oh senaman ni senang lah orang tu buat sebab orang tu dah fit. Macam saya, ramai orang selalu tengok video senaman saya, selalu cakap benda yang sama. Kadang-kadang saya pelik. Selalu anytime saya buat Facebook live tunjuk senaman setiap hari pukul 8 pagi, ramai orang akan cakap, alah engkau dah kurus, engkau boleh lah lompat-lompat. Engkau dah fit, engkau boleh lah buat semua tu. Habis dulu aku tak fit ke? Guys, dulu saya pun gemuk. Dulu saya pun ada perut boncit. Tapi macam mana saya boleh sihat cergas sampai sekarang dengan kebenaran daripada Allah dan juga usaha saya, di mana saya berusaha untuk yakinkan diri saya bersenam. Saya pun dulu pernah gemuk, so saya buat perlahan-lahan. Lama-lama saya jadi okey lah. So nombor 2 guys, masalahnya tolong yakin dengan diri korang dan tolong yakin dengan orang yang nak bantu korang. Dan nombor 3, banyak masalah yang menyebabkan orang tak boleh bersenam adalah tolong disiplinkan diri korang. Carilah bila-bila masa. Disiplinkan diri paling penting. Kalau korang betul-betul nak, disiplinkan diri anda. Alright guys? Alright, so tips yang pertama, bagi mereka yang baru start nak bersenam, tak tahu cara bersenam langsung, korang tak tahu, oh saya tak tahu. Nah, percayalah bahawa bentuk badan kita, majoritinya ada 3 saja, iaitu sama ada korang gemuk, obese, ataupun korang perut boncit, ataupun korang sangat-sangat kurus. Alright guys? So, apa jenis senaman sesuai untuk korang? Dan macam mana korang nak bermula? Semuanya sama. Tips yang pertama, mulakan secara perlahan-lahan. Bagi mereka yang obes, perut boncit, macam saya kata, semua orang sama, buat perlahan-lahan. Saya pernah dulu train seorang klien yang berat dia 140 kg. Apa yang saya buat, saya train dia dekat rumah. Saya jadi personal trainer dia, pergi rumah dia, train dia. Dalam masa 1 minggu, dengan berat 140 kg, 1 minggu tau, 7 hari, saya jumpa dia 5 hari saja. Dan setiap hari kita orang buat benda yang sama je. Dengan melakukan senaman selama 10 minit saja setiap hari, sepanjang 7 hari, beliau berjaya turun 5 kg. You bayangkan berat 140 kg, obes, gemuk, tak mampu nak buat apa-apa, tapi boleh turun 5 kg seminggu. Macam mana caranya? Dan inilah senaman yang memang saya buat untuk dia. Nah, bagi mereka yang obes, saya tunjukkan spesifik apa senaman dia. Apa yang saya buat dengan dia, cuma duduk dan bangun saja. Tapi ada teknik dia. Nah, bagi mereka yang obes, memang sukar untuk kita bergerak. Kenapa? Sebab beban berat badan kita memang terlalu berat. So, kalau korang nak start bersenam, bagi mereka yang obes, berat lebih daripada 130, tak mampu apa-apa, antara senaman saya sarankan adalah duduk dan bangun saja. Tapi tekniknya di mana? Korang luaskan kaki korang. We call this squat, but box squat. Dada tolak ke atas. Bila korang turun saja pelan-pelan, tangan korang dekat bawah. Relax macam ni. Alright guys? And then bila korang nak bangun, korang just tolak pinggul korang ke atas, angkat tangan terus, stretch perut korang ke depan, rasa tegang semuanya. And then turun balik, duduk pelan-pelan, bangun balik, stretch,
duduk balik, bangun pelan-pelan. Now, hari pertama masa saya jumpa dia, apa yang kami buat, kami cuma buat 10 repetition darab 3 set. So, hari pertama apa kita orang buat, cuma 30 kali dia senaman tu. Satu hari pertama tu bayangkan 10 minit dia cuma mampu buat 30 saja. Tapi selepas hari ketujuh tu dia boleh buat 100 kali 10 darab 10 dalam masa 10 minit. Hebat tak? Bayangkan. So lepas dia buat perlahan-lahan, dia buat sikit, lama-lama dia buat lebih banyak. So bagi yang mereka yang obes, antara senaman saya boleh sarankan, you boleh buat yang tu. Ataupun kalau korang rasa nak lebih mencabar, you guys boleh nanti cari senaman lain. Nanti kejap lagi saya akan kongsi korang saya cari senaman yang lain pula. Nah, bagi mereka yang perut boncet pula dan yang kurus, antara sebab kenapa badan kita penuh dengan lemak adalah sebab badan kita tak aktif, muscle tidak aktif. Sama juga macam orang kurus, kalau you guys nak besarkan badan, fitkan badan, kenapa korang tak boleh nak fit? Sebab muscle korang tak aktif. So for beginner dan juga yang perut boncet, jangan hanya fokus dekat cardio, jogging saja. Tolong jangan buat kesilapan ni. Banyak orang perut boncet, orang yang bloated perut dia, ada lemak banyak dekat perut, sama juga dengan orang kurus, hanya fokus kepada cardio, jogging saja. Jangan fokus pada senaman-senaman yang boleh bantu aktifkan muscle korang. Alright guys, termasuklah orang yang kurus. So bagi mereka, tips yang pertama, mulakan perlahan-lahan, aktifkan muscle korang, buat apa yang korang mampu dahulu. Tips nombor 2, tak tahu cara bersenam, tak tahu macam mana nak tahu cara bersenam ni coach, macam mana. Senang je guys, gunalah handphone. Alright guys, so tak tahu cara bersenam, senang je. Kita akan buka YouTube. Nah, kat YouTube ni ada banyak video senaman. Kalau korang nak tahulah, ni banyak guna YouTube, tengok benda merepek je tak guna. Dan saya selalu follow banyak video senaman. So korang search kat sini macam fat burning workout, ada fat burning workout at home. Katakanlah korang nak workout dekat rumah, so fat burning workout at home. So akan keluar macam-macam contoh macam ni lah. Now, katakan kita tekan je satu mana-mana. So, dia akan keluar iklan dulu. Now, satu tips yang saya boleh kongsikan bagi para beginner, jangan memilih senaman. Buat je apa yang korang jumpa dekat YouTube tu buat. Macam mana cara dia buat. So, ikut follow. Satu pasal tips senaman, sentiasa follow pergerakan, cara orang tu buat. So, korang boleh, dengan YouTube ni korang boleh tengok, oh macam tu dia buat. Korang boleh ulang banyak kali. Follow je, tak jadi masalah. YouTube kan ada. Alright guys, so nombor 3 pula. Nombor 3, alright, so kita dah tahu dah senaman apa yang kita patut buat semua. Macam mana kita nak start? Senaman tu susah sangat lah. Alright, so bagi mereka yang beginner, you guys tak tahu cara bersenam, tapi korang dah jumpa dah. Yang saya kata tadi, buat dia semua jenis senaman. Katakanlah korang dah jumpa satu senaman yang sukar. Alamak, sukar senaman ni, macam mana dia buat? Saya nampak dia buat macam senang, tapi saya buat susah. Tak apa, ubah suai. Saya bagi contoh. Katakanlah kalau korang nak buat lompat bintang. Bagi mereka yang mungkin obes, sakit lutut, nak buat lompat bintang ni susah. Ubah suai, buat pelan-pelan. Apa saya selalu sarankan korang akan buat, kalau you tak boleh nak lompat, langkah je lah kaki. Apa susah? Tangan angkat. 1, tutup balik. 2, tutup balik. 3, tutup balik. Sama konsep macam lompat bintang, tapi apa korang buat? Korang cuma angkat, buka je kaki. Kalau lompat bintang, korang kena melompat kan, sambil buka kaki. Tapi ini tak payah, you langkah je. Tak payah pakai konsep melompat tu. Tekanan dia, perbezaan cuma daripada segi, kalau korang melompat, tekanan lebih tinggi. Kalau korang just langkah, tekanan dia rendah. Tapi daripada segi konsep serangan aktiviti muscle, lebih kurang sama. Lompat bintang, you rasa dekat bahu, pinggul, peha, perut. Sama juga dengan konsep yang sama, cuma beza tekanan sahaja. Tapi daripada segi konsep penggunaan muscle, tak ada jauh beza. Contoh kalau you buat squat pula. Kalau tolak squat, you tolak pinggul ke belakang, turun pinggul sampai lutut. Mungkin for beginner tak payah buat macam tu, you kurangkan sikit. Turun sikit je, diri balik. Turun sikit je, diri balik. Pun dah okey. Lunges pula, ada masalah tak boleh buat full lunges. Apa susah beginner? Turun sedikit je. Kalau full lunges, kena turun kaki sampai bawah, rendahkan. Tapi for beginner, cuba sikit je. So tak ada masalah. Right guys, so ubah suai senaman yang korang buat tu. Kalau korang tak mampu buat, tak apa. Buat juga, cuma lowkan intensity dia. Perlahankan. Ramai kesilapan yang banyak orang buat adalah bila tengok senaman tu, alamak susah, tak nak buat lah. Boleh buat, cuma ubah suai lah bagi senang. Benda ni guys, korang tak perlukan, tengok video yang khas. So, ada tak video senaman yang paling mudah? Tak payah. Tengok je video senaman yang sukar, tapi korang ubah suai sedikit demi sedikit. Alright guys, so cuba try. Alright guys, so kita dah tahu macam mana nak ubah suai senaman tu untuk jadi lebih mudah untuk kita yang beginner, tak tahu start apa-apa kan. So tips nombor 4 pula.
macam mana nak tahu berapa banyak senaman kita perlukan? Berapa? Alright, mari kita pegang konsep set dan rep. Repetition adalah perulangan senaman. Set adalah setiap perulangan tu ada berapa repetition, ada berapa set lah. So contoh, kalau nak tahu berapa banyak senaman tu korang perlukan. Contoh, kalau lompat bintang. Apa saya sarankan bagi beginner? First set, cuba buat sebanyak yang korang boleh, yang korang mampu. Yang korang buat sampai korang rasa penat. Contoh, korang buat lompat bintang 1, 2, buat 10 kali. Dah penat 10 kali ni 10 aku dah penat ni. Rehat kejap dalam 30 saat ke 60 saat. Lepas tu set kedua, cuba ulang senaman yang sama tapi buat tambah lagi banyak. Contoh, kalau first set tadi korang buat 10, second set cuba buat tambah lagi 4, tambah lagi 6, tambah lagi 10. Contoh, first set buat 10, second set buat 12 pula. Buatlah 12 kali. Penat lagi, rehat kejap. Set yang ketiga, tambah lagi. Mula-mula 10 kali. Lepas tu 12 kali. Set ketiga buat pula 14. Buatlah sebanyak yang korang boleh sampai memang tak mampu dah. So itu antara satu cara. Maksudnya nak tahu berapa jauh korang boleh pergi. So every time orang tanya saya, coach, berapa rep patut saya buat? Selalu saya jawab, buat sampai you penat, buat sampai lengur. Kadang-kadang orang pelik, kenapa tak jawab macam tu? Aku tanya, berapa kau jawab macam tu? Manalah aku tahu. Dia cakap lah. Sebenarnya guys, tak ada orang boleh tentukan berapa banyak kita patut buat. Kita yang tentukan. Kalau kita mampu buat lebih, buat lebih. Alright, jangan bagi orang lain yang hadkan berapa banyak kita patut buat. Kita yang tentukan. Sebab ia adalah usaha kita sendiri. Alright, dan juga selain daripada itu, untuk tambah lagi intensiti senaman, korang boleh gabung pelbagai senaman dalam satu set. Contoh, mula-mula you buat jumping jacks. Habis buat 10 kali jumping jacks, rehat 30 saat. Lepas tu buat squat. Habis squat, rehat 30 saat. Lepas tu korang buat lunges. Alright, itu pun korang boleh buat juga. Tapi macam saya, selain daripada gabungkan pelbagaikan senaman tu, saya suka gabungkan pula. Macam nak gabungkan? Contoh 3 senaman dalam satu. You buat jumping jack, squat and then lunges. 3 senaman dalam satu. Itu pun boleh tambah intensity senaman. Bila kita gabungkan lagi banyak senaman atau kepelbagaian senaman dalam satu set, apa yang berlaku? Kita boleh bakar lemak lebih banyak, kita boleh aktifkan lebih banyak muscle. Ini bagus juga bukan untuk orang yang obes, malah orang yang kurus, orang yang perut boncet semua. Dia bukan saja korang boleh bakar lemak daripada segi aktifkan cardiovascular korang. Bila korang gabungkan banyak senaman, pelbagaikan, korang boleh aktifkan cardiovascular, aktifkan strength training, kekuatan muscle korang. Korang boleh aktifkan korang punya banyaklah, senang kata, banyak kebaikannya. Okay guys, so cuba tips nombor 4 ni habis baik. 5. Okay, macam mana nak susun jadual atur senaman kita? Bila patut kita bersenam, pukul berapa, bahagian apa patut kita bersenam dulu hari ni. So, ni banyak menjadi masalah bagi ramai orang lah, terutamanya bagi beginner. Kalau korang dah intermediate level, dah biasa bersenam, sepatutnya kita dah tahu dah bila kita nak bersenam, sebab kita dah biasa dengan badan kita. Dan macam nak susun atur jadual senaman memang sangat mudah. So, tips yang kelima ni, macam mana nak tahu pukul berapa kita patut bersenam? Firstly, saya sarankan bersenam pada waktu korang free. Contoh, kalau you free pagi, buatlah pagi. Kalau you free tengah hari, buat tengah hari. Kalau free malam, buatlah malam. Alright, buat bila kita free. Kenapa? Sebab bila waktu kita free, kita tak akan main handphone, kita tak akan bercakap dengan orang, kita tak akan fikir atau fokus benda lain. Kita hanya akan fokus kepada matlamat kita, iaitu nak selesaikan senaman kita. Alright, and then berapa banyak masa bagi kita luangkan for beginner, bagi mereka yang tak pernah bersenam. Tak kisahlah matlamat anda untuk turunkan berat badan atau naikkan berat badan atau nak tambah saiz muscle, saya sangat sarankan cubalah bersenam 10 minit ke 15 minit. Atau kalau korang nak lagi bagus, cuba buat 30 minit. Tapi sebenarnya 10 minit ke 15 minit sehari dah cukup. Kenapa? Bila kita ni beginner, kita baru start. Kalau kita bersenam terlalu lama, badan kita tak tahan sebab kita tak pernah bersenam guys. Tapi sebab kita nak start, so 10 minit, 15 minit sehari dah cukup. Selepas 30 hari, selepas sebulan, 2 bulan, kalau korang rasa korang dah boleh pergi lebih jauh, baru luangkan masa lebih banyak. Kesilapan yang saya banyak orang buat, first time bersenam, tiba-tiba boom, kau 1 jam, memanglah sakit. Lepas tu sakit menyesal, dah tak nak bersenam sebab sakit sangat. Normal lah tu. Okay, so bagi beginner, sehari cuba luangkan 10 minit ke 15 minit pun dah cukup. Ingat, tapi bila korang badan korang nak makin kuat, cuba luangkan lebih banyak masa. Dan berapa kali patut korang bersenam dalam seminggu? Macam saya kata, kalau boleh buat hari-hari bagus. Tapi kalau korang tak larat, tak mampu, 3 kali seminggu pun dah okey. Cuba rehat 1 ke 2 hari. Tapi kalau boleh buat hari-hari, baguslah. Sebab 10 minit je kot, bukannya lama sangat. Alright, dan macam nak susun jadual atau senaman. Maksudnya macam hari ni patut kita buat apa, hari tu patut buat apa, semuanya. Alright, for bagi mereka yang pasang matlamat untuk lose weight, saya sarankan cuba buat full body.
tapi buat pelan-pelan. Contoh korang boleh asingkan. Alright, contoh kalau macam hari pertama pagi makan lose weight, mungkin korang boleh buat senaman yang saya tunjuk tadi. Senaman tadi semua banyak HIIT workout, banyak pakai resistance training, senaman berat badan. Bila korang dah buat hari pertama ni, korang buat senaman macam tu, mungkin badan korang, muscle korang, kaki korang lenguh. So hari kedua, cuba buat senaman yang ringan sikit. Mungkin korang boleh buat skipping, ataupun jogging, ataupun berbasikal. Hari ketiga, sambung balik senaman tu. So in a way, korang tetap bersenam setiap hari, cuma korang bagi daripada segi tekanan. Hari pertama korang bagi tekanan yang tinggi, buat semua resistance training. Lepas hari kedua, tekanan yang rendah, berjogging, skipping, ataupun berbasikal. Hari ketiga, tekanan yang tinggi semula. Alright, bagi mereka yang perut boncet pun boleh buat macam tu juga. Sebab it's the same concept, korang nak burn fat. Bagi mereka yang nak naikkan berat badan, korang kurus, nak besarkan muscle, berbeza. Kita kena susun atur jadual senaman kita mengikut bahagian badan kita. Kenapa? Sebab masalah orang kurus ni sebab dia tak kuat. So bila kita tak kuat, kita kena bina kekuatan. Tapi sebab kita nak bagi recovery muscle dengan lebih mudah, kita kena asingkan juga. Selalu saya sarankan for beginner, cuba buat push pull leg ataupun buat upper body lower body. Contoh upper body lower body adalah hari Isnin korang buat bahagian masa daripada pusat ke atas. So apa saja masa yang melibatkan daripada pusat ke atas, buat senaman tu. Okay, macam bahu, shoulder, back, buat hari pertama. Bila lah korang nak buat, up to you. Lepas tu hari Selasa, hari kedua pula, hari Selasa ke, banyak orang kalau yang susun jadual atau-atau untuk kekuatan ni, dia start hari Senin. So hari Selasa mungkin buat lower body pula, daripada pusat ke bawah. Kaki, pinggul buatlah. Hari Rabu, hari ketiga pula, cuba patah balik dekat upper body. Kalau korang nak buat push, pull and leg, contohnya mungkin hari Isnin korang boleh buat pushing, apa sahaja senaman yang memerlukan pergerakan menolak. Lepas tu hari kedua, Selasa, buat apa ke senaman yang memerlukan kegiatan menarik, pulling. And then hari ketiga korang buat leg. Lepas tu korang ulang semula. So itu pun boleh juga. Alright, so cuba susun atau macam tu. Bagi mereka yang kalau yang yang obese atau perut boncet, dia dah tahu dah apa maksud saya. Mungkin bagi mereka yang beginner, yang kurus, yang tak tahu cara nak build muscle, apa ni coach, push pull leg ni, apa susah. Macam saya kata tadi, antara sebab kenapa kita tak berjaya sebab kita malas. So rajinkan diri anda, cuba Google, cari dalam YouTube apa itu pushing, apa itu pulling, apa itu leg dalam senaman untuk bina badan. Try buat. Nombor 6. Alright, so kita dah selesai semua sampai nombor 5. Nombor 6 apa pula? Now, apa saja korang buat bila korang bersenam, pasang matlamat untuk kuatkan badan, sihatkan badan, cergaskan badan, dan yang paling pentingnya, kuatkan stamina badan kita. Nah, bila kita pasang matlamat macam tu, lagi senang kita nak bersenam. Kenapa? Sebab kita ada matlamat, kita ada aim. Kalau kita pasang matlamat nak badan cantik, nak kurus, apa yang berlaku? Bila kita dah kurus, tak naklah bersenam, tak naklah. Sebab tu banyak orang lose motivation. Motivasi kita tak ada sebab bila kita aim untuk turunkan berat badan, kuruskan badan, bila tak kurus-kurus, kita macam menyesal. Alah, menyesal aku tak nak buat. Tapi kalau kita pasang matlamat untuk kuatkan badan, cergaskan badan, apa yang berlaku? Bila kita walaupun tak nampak hasil daripada segi rupa, daripada segi perasaan nak turunkan berat badan semua tu, tapi bila kita nampak dari segi rupa, badan kita nampak berubahlah, aku punya muscle aktif, aku punya badan makin kuat. So macam okeylah, aku naklah buat lagi. So bila ni berlaku, kita boleh kekal motivasi kita untuk terus bersenam. Now, tips nombor 6, cuba supaya payah untuk makin kuatkan badan korang. Nah, ini yang saya sarankan kalau korang dah bersenam sampai level macam semua senaman dah tak efektif, dah tak datangkan hasil. Kenapa? Sebab badan aku dah kuat. Apa susah? Dapatkan alat-alat senaman. Contoh macam saya pun, saya ada dumbbell, saya ada weight plate, saya ada barbell, saya ada band, saya ada banyak alat senaman yang korang boleh nampak. Band semua ada. So, buat pelan-pelan. Mula-mula mungkin korang buat body weight tanpa peralatan. Lepas tu cuba dapatkan alat-alat peralatan macam ni. Macam saya pun, saya dah bersenam rasanya dah lebih 14 tahun dan saya perlahan-lahan tambah alat senaman dekat rumah saya. Okey, ini efektif. Kalau nak lagi bagus, korang mungkin boleh pergi gym. Tapi kalau korang tak dapat pergi gym, senang kat rumah pun tak apa, dapatkan peralatan macam ni. So tips nombor 6, cuba kuatkan badan korang, tambah intensiti senaman dengan menggunakan alat-alat senaman macam ni juga. Tingkatkan diri korang, jangan buat benda yang sama je. Ingat konsep yang selalu saya bekalkan kepada semua orang adalah sentiasa pegang konsep kepelbagaian, daripada segi kekuatan, daripada segi intensiti senaman, semuanya pelbagaikan. So guys, tambah intensiti senaman korang, tambah kekuatan senaman korang, cuba dapatkan alat senaman untuk diri korang sendiri. Alright guys, so itu adalah semua 6 tips yang boleh bantu para beginner yang tak tahu cara bersenam. Harap ia membantu korang untuk teruskan dengan niat kita untuk bersenam. Alright guys, so harap video ni boleh membantu anda. Dan bagi mereka yang tak tahu cara senaman, langsung tak tahu, apa kata korang join saja saya punya Facebook live setiap hari pagi pukul 8 pagi. Saya ada kongsi tips senaman yang khas untuk beginner. Tak kisahlah you guys nak lose weight, nak build muscle, nak aktifkan muscle,
follow saya punya Facebook Live setiap hari pukul 8 pagi. Alright guys, dan harap video ni boleh membantu anda. Jangan lupa tekan button like dan share video ni kepada semua kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun rasa motivasi untuk teruskan usaha untuk bersenam. Alright guys, see you guys again in the next video. Yeah.